Dan di sana ada janji Rasulullah daripada satu hadis Nabi. Allah merahmati seorang suami yang mengejutkan isterinya untuk bangun solat malam ataupun bangun subuh tu. Dan sekiranya isteri itu tidak bangun, maka dia ambilkan air untuk dipercikkan ke wajahnya. Tapi tolong bagi tahu awal-awal sebelum tidur. Kalau tak bagi tahu, takdir mengamuk besar. Tiba-tiba auzubillahi minasyaitonirrajim. Bang, boleh ke? Dan sebenarnya kita sapu kat muka. Ini sunnah Nabi. Sapu kan jadi ada satu sentuhan. Dan ramai ibu bapa bila guna kaedah ni pada anak sangat berkesan. Kalau Umi kejut besok, kalau tak bangun, Umi sapukan air boleh? Okey Umi. Lepas tu bila ikut sunnah Nabi dan niat nak ikut sunnah, Allah akan mudahkan. Assalamualaikum, bangun salat subuh ataupun bangun qiyamul-lail setengah jam lagi nak subuh, bangun tahajud, kita pun ambil air, kita sapukan. Hadis Nabi yang sahih, Allah merahmati. Kemudian sekiranya suami tu tak bangun juga, Masya Allah, insya Allah bila disapu agak-agak bangunlah. Tapi kalau tak bincang terus jirus je, bukan percik je. Suami pun terkejut, ni kenapa ni Ustazah Asmat cakap malam tadi? Dah sebut nama, petik nama kita pula. Mesti bincang dulu, setuju tak nak guna kaedah tu. Tapi kalau ikut kaedah Rasulullah, rahmat Allah akan turun. Kemudian hadis itu bersambung, Allah merahmati seorang isteri, seorang wanita yang mengejutkan ahli keluarganya, kejutkan suami ni. Lalu sekiranya suami tak bangun, lalu dia menyapukan air pada wajah. Allahu Akbar. Maka kalau kita faham tentang ini, kita berebut-rebut untuk bangun awal. Bahkan kalau suami kita yang kejutkan kita besok, kita suruh tidur balik. Saya nak kejut awak, berebut nak kejut dulu. Sebab pagi-pagi dah dapat rahmat Allah. Sebab Allah kata Allah merahmati mereka yang bangun lalu mengejutkan ahli keluarganya. Dan asbab kita yang kejutkan suami, kebetulan ada anak pula 5 orang, lalu mereka bangun untuk solat, kita solat seorang tapi dapat pahala 6 orang solat. Sebab asbab usaha kita, ini hadis Nabi yang lain. Barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan mendapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun pahala. Sebab itu bila kita ada ilmu, kita rasa seronok, kita faham, kita akan jadi pengejut utama rumah tangga sampailah akhir hayat kita. Sebab ramai mana orang perempuan tak puas hati dalam bab ni. Ustazah daripada awal kahwin sampai sekarang, saya lah yang kejutkan. Kalau saya meninggal, diorang ni tak bangun subuh ni. Kadang tu sambil tu kejut anak tu, salah, bangun. Kalau mak tak ada ni, korang ni bangun pergi sekolah tak? Tapi percayalah kalau kita tak ada, suami tu elok bangun. Dia memang jadi manja, jadi lemau bila ada isteri. Tapi bila isteri tak ada, dia okey. Itu sifat semula jadi suami, seorang lelaki, hidup dia dimanjakan oleh wanita. Masa dia kecil oleh ibunya sampai besar, bila dia nikah, dia akan mula berbanja dengan isteri pula. Dan fitrah wanita suka memanjakan. Jadi begitulah hidup kita dengan harmoni, tak perlu kita nak rasa, nak tukar watak. Dan memang kita suka memanjakan pun. Subhanallah, Allahu Akbar.